Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan FB Live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, malam ni hari Selasa 30 hari bulan Jun 2020. Okay. So, apa khabar semua? Saya harapkan agar tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat walafiat, tentunya bersama keluarga tersayang. Okay, dan saya percaya ramai yang di kalangan kita ni sekarang ni sedang menonton rancangan live ni di rumah masing-masing. Okay, selamat menonton saya ucapkan. Dan seperti biasa, sebelum kita meneruskan rancangan live kita pada malam ini, saya nak mohonlah bantuan rakan-rakan semua untuk kongsikan, tekan button share, tak susah pun, tekan aja button share tu dan kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain, sama ada anda nak kongsikan di personal account anda ke, anda nak kongsikan di page anda ke, ataupun nak kongsikan di mana-mana group sekalipun, tidak ada apa-apa masalah, tekan aja button share tu dan tolong kongsikan. Okay, dan seterusnya saya nak mohon siapa-siapa yang dah tengok rancangan live ni, untuk tuan-tuan perempuan kenalkan diri masing-masing, masukkanlah dalam ruangan komen tersebut, bagi salam ataupun ucapkan selamat malam, supaya saya tahulah yang saya tidak bersorangan malam ni, tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya. Okay, jadi itu dua perkara utama yang saya nak mohon tuan-tuan perempuan buat dulu dalam masa terdekat ni lah. Okay, so sebelum kita mulakan rancangan live kita, topik pada malam ni seperti mana yang saya dah war-warkan daripada petang tadi, berkenaan dengan penilaian hartanah. Okay, jadi malam ni alhamdulillah kita dapat menjemput bersamalah sahabat saya S.A. Nurullah bersama dengan kita pada malam ni. Tapi sebelum S.A. Nurullah join kita pada malam ni, saya nak kupas sikitlah tentang topik yang kita nak bincangkan. Sebab beberapa hari yang lepas saya terpanggil lah untuk kongsikan tentang topik penilaian hartanah ni, sebab ada beberapa sahabat-sahabat RAN jugalah yang bertanyakan kepada saya macam mana sebenarnya sesuatu hartanah dinilaikan, apa sebenarnya metod ataupun apa sebenarnya cara yang diguna pakai oleh seorang jurunilai itu menilaikan hartanah tersebut. Dan seperti mana yang saya pun ada letakkan semalam kalau tak salah saya dah upkan satu status di Facebook page Hartanah dan Anda. Sekarang ni banyak lambakan iklan yang dibuat oleh ejen-ejen hartanah, terutamanya lah secara online di website, contoh macam mudah.my dan sebagainya kan. Kebanyakan ejen-ejen hartanah ni meletakkan harga rumah ataupun hartanah yang mereka ingin jualkan tu pada harga yang tak masuk akal. Harga yang tak masuk akal, maknanya harga yang diletakkan terlalu rendah berbanding dengan harga yang ditawarkan oleh penjual ataupun ejen-ejen yang lain. Jadi untuk malam ni sebenarnya, kalau boleh lah kita nak kupas dengan lebih lanjut lagi, bagaimana sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh melakukan tapisan ataupun filtering, tapisan ataupun filtering sebelum tuan-tuan perempuan klik ataupun sebelum tuan-tuan perempuan meneruskan dengan menghubungi ejen-ejen hartanah yang mengiklankan sesuatu iklan di dalam website ataupun online, yang mana harga yang diletakkan tu memang tak masuk akal, yang terlalu rendah berbanding dengan hartanah yang lain. Kadang-kadang kita tengok ada 4 ataupun 5 iklan untuk rumah yang sama. Tetapi daripada 4 ataupun 5 iklan ni, ada 1 ataupun 2 iklan tu yang memang tak munasabah. Harganya terlalu rendah. Kan, harganya yang diletakkan tu terlalu rendah. Jadi untuk malam ni sebenarnya saya cuba untuk memberi gambaran sebenarnya macam mana jurunilai menilaikan sesuatu harga hartanah tersebut, dan tuan-tuan perempuan boleh kenal pastilah kalau misal kata iklan yang tuan-tuan tengok dalam mudah ataupun dalam mana-mana platform sekalipun yang menunjukkan harga yang terlalu rendah, yang tak munasabah langsung berbanding dengan rumah yang lebih kurang sama ataupun dalam kawasan yang sama, jenis yang sama, harganya tu memang orang kata tak masuk akal.
Jadi insya-Allah malam ni kita akan kupas tentang topik penilaian hartanah ni. Okey, dan kita tengok dulu siapa yang masuk. Okey, saya nampak nama Cik Rashid di situ. Waalaikumsalam Cik Rashid. Orang pertama yang bagi salam. Terima kasih Cik Rashid. Okey, yang kedua saya nampak Abang Ali. Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Abang Ali Okay, Abang Ali macam mana okey? Okey, saya nampak juga nama Bomoh Hartanah di situ. Jangan dibomohkan kita malam ni sudah. Okey, so Bomoh Hartanah saya kenal siapa orangnya Tuan Pakar Zirul kita. Waalaikumsalam Bomoh Hartanah. Okey, so siapa-siapa yang dah join minta tolong tolong tekan button share dan tolong kenalkan diri anda, bagi salam ataupun ucaplah selamat malam di ruangan komen. InsyaAllah kita kalau anda ada apa-apa soalan yang ingin diajukan pun saya mengalur-alurkan anda masukkanlah dalam ruangan komen tu. InsyaAllah kita akan baca soalan anda dan kita cuba jawab dengan sebaiknya lah. Okey, saya nampak juga nama Puan Syuhaidah Samad di situ. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, teruskan bagi salam dan juga teruskan bagi komen anda di ruangan komen. InsyaAllah satu persatu nanti kita akan cuba go through lah. Kalau ada soalan-soalan yang anda ingin ajukan, silakan jangan segan-segan, jangan malu-malu. Kita hanya sama-sama dalam alam maya saja. Okey kan, kita tak ada orang kata apa perlu tampil ke depan ataupun nak tunjukkan muka dan sebagainya. Jadi saya mengalur-alurkan sahabat-sahabat yang dah tengok rancangan live ni untuk mengajukan soalan di ruangan komen. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, Syuhaidah ada komen kat sini. Syu dari Ziad Property Consultant Melaka. Oh, orang Ziad juga. Okey, terima kasih. Puan Syuhaidah daripada Ziad Property Consultant Melaka. Ni kita tengok S.A. Nurullah daripada Ziad Property Kuala Lumpur malam ni kan Puan Narutashi waalaikumsalam Zarina Zainuddin. Okey, waalaikumsalam Puan Zarina. Ni pun daripada geng-geng Ziad juga ni. So ramai geng-geng Ziad sebenarnya malam ni Okey, untuk tidak melengahkan masa saya ingin menjemput sahabat saya Tuan S.A. Nurullah daripada ZPC, Ziad Property Consultant Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Okey. Dia dah standby dah sebenarnya kat ujung talian sana. Okey, apa khabar Tuan Nurullah? Okey, kejap. Saya nak lupa. Saya termute-kan mic tadi, saya lupa nak on balik. Okey, lagi sekali apa khabar Tuan Nurullah? Alhamdulillah, baik. Tuan Syazid, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah sihat. Okey, so macam mana keadaan sekarang ni, pasaran tanah tengah meletup-letup ni? Alhamdulillah, lepas PKP ni kita nampak ada perkembangan yang sangat-sangat positif. Kalau PKP dulu masing-masing sibuk buat kuih raya ke apa-apa semua, tapi insya lepas PKP ni semua dah tak bergerak laju lah. Betul, alhamdulillah. Saya pun tak menantangan lah sejak PKP habis ni kan PKPP sekarang ni memang alhamdulillah lah, orang kata dia punya momentum tu boleh katakan hari-hari rent close sale dan hari-hari yang kes-kes yang baru masuk lah untuk kita teruskan dengan buat SMP dan sebagainya lah. Okey, jadi itulah dalam kesibukan Tuan Nurullah, saya ucapkan terima kasih lah kerana sama-sama sudi untuk udara secara live sama saya dengan pada malam ni di Facebook page Hartanah anda. Okey, dan siapa-siapa yang belum kenal, kita panggil Pak Lah lah kot, senang sebab kita dah memang mesra panggil Pak Lah kan so kalau tuan-tuan perempuan ingin mengenali siapa Pak Lah ataupun S.A. Nurullah ni, okey saya bagi sinopsis sikit lah Okey, S.A. Nurullah ni merupakan CEO Ziad Property Consultant Kuala Lumpur dan sekarang ni menetap di Kuala Lumpur lah kan dan beliau juga ada agensi hartanah yang juga dikenali sebagai Ziad Property Consultant cawangan Kuala Lumpur. Okey, dan untuk lebih-lebih lagi tu saya rasa elok saya jemput Pak Lah sendiri untuk bertaaruf sikit lah bertaaruf sikit, kenalkan diri Pak Lah. Okey, silakan Pak Lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Tuan Syazid dan kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Semoga sihat semua. Saya kenalkan diri saya S.A. Nurullah. S.A. tu stand for Surveyor Nurullah, sama macam doktor lah, jadi DR, arkitek AR apa semua tu. So saya merupakan director di Ziad Holding dan CEO untuk Ziad Property Consultant. Kita ada 4 cawangan di Kuala Lumpur, Johor, Melaka dan juga di Shah Alam. Basically Ziad Property Consultant ni memang core business dia memang penilaian hartanah, termasuk jugalah kita ada agensi hartanah, pengurusan harta dan juga konsultasi hartanah. Kalau ikut pengalaman tu memang dah belas tahun lah pengalaman kita kat sini.
Dan kawan-kawan lain pun memang pengalaman juga lah di Shah Alam, Melaka, Johor apa semua tu. Itulah sedikit tentang tentang saya lah. Okey, apa ni ada plan untuk melebarkan lagi sayap Ziyad Property ke negeri-negeri lain tak? Kita memang membuka peluang dan ruang kalau ada peluang-peluang untuk buka lagi cawangan di tempat lain lah, sebab kalau ikut Malaysia ni ada banyak lagi negeri yang kita tak explore ni. Utara, Pantai Timur, Sabah, Sarawak semua, insyaAllah. Jadi, alhamdulillah setakat ni dah ada 4 cawangan lah setakat ni. Okay, so apa ni, sedikit sebanyak tentang yang tu latar belakang secara profesionalnya lah. Latar belakang peribadi pun kita nak tahu juga. Pak Lan ni berasal daripada mana sebenarnya? Saya asal dari Pahang. Oh, daripada Pahang, okey. Telah berumah tangga? Baru 3 anak lah. Baru 3 anak. Oh, okey. Terkejut juga saya dengar ni, ingatkan baru 3 isteri. Tak tahu lah kalau ada niat lepas ni nak tambah lagi kan. Marah rumah kalau dengar kan. Okey, anak ada 3 orang. Okey, so isteri baru seorang lah Ya, dah. Setakat ni lah, setakat ni. Okey. So apa ni, macam mana yang kita dah bincangkan sebelum rancangan live ni tadi. Okay, so malam ni sebenarnya kita nak berdiskusi lah tentang topik penilaian hartanah. Okay. Jadi kebanyakan daripada bakal-bakal penjual lah, kita fokuskan pada bakal-bakal penjual dulu. Okay, so bila kita nak jual hartanah, sebenarnya kita kena tahu nilai pasaran hartanah tersebut. Jadi kalau boleh, Pak Lah ceritakan kepada viewers yang ada pada malam ni, okey, apa sebenarnya tugasan seorang penilai ataupun jurunilai hartanah tersebut? Okey, silakan Pak Lah. Okey, sebelum tu kita comeback pada basic dulu lah. Penilaian hartanah ni kalau ikut Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 52. Dia ada seksyen ni dah macam lawyer dah. Itulah. Seksyen 52, nanti kawan-kawan boleh type dekat komen tu, Seksyen 52 Kanun Tanah Negara. Dia ada 3 kategori hartanah. Yang pertama kategori untuk pertanian, yang kedua kategori untuk bangunan, yang ketiga kategori untuk industri. Kita perlu tahu kita punya basic penilaian dulu, sebab macam pertanian pun dia dah ada banyak jenis. Kalau kita tengok kat title, dia ada title untuk tanaman, untuk pokok getah, untuk pokok kelapa sawit dan sebagainya. Sama juga macam bangunan. Bangunan ada untuk kediaman, ada untuk perdagangan, ada kalau kediaman pun banyak, ada apartmen, ada rumah teres, ada rumah banglo. Kalau untuk industri tu lebih pada industri tanah, industri teres, industri semi-detached, industri detached, industri macam tu. So bila kita dah tahu basic penilaian tu, sama ada pertanian kita kena compare dengan tanah pertanian lah. Kita tak boleh ambil tanah pertanian compare dengan tanah pembangunan atau tanah perdagangan macam tu. Dan kalau kita tengok geran, dia ada nyatakanlah syarat-syarat nyata. Kalau ikut Kanun Tanah Negara, kita boleh komenkan lah Seksyen 114, 115, 16 Kanun Tanah Negara tu diterangkan tentang syarat-syarat tersirat. Okay, contohnya lah kalau untuk penilaian kan, kita ambil penilaian tanah tu ada 5 ekar. Kalau ikut Kanun Tanah Negara, 1 ekar boleh buat 1 rumah. Tapi kalau katakan dalam 1 ekar tu ada banyak rumah, kami sebagai valuer ni, penilai ni, tak bolehlah nak ambil nilaian tu untuk lebih daripada 1 rumah tu. Kalau kalau 5 ekar boleh buat 5 rumah macam tu. So tak boleh buat lebih macam tu. Kalau untuk tanah pertanian, kalau tanah bangunan tu, kalau dah tukar syarat tu dia ada individu plot teres semuanya tu, kita akan nilaikan berdasarkan plot teres lah macam tu. Tu dari segi Kanun Tanah Negara lah. Tapi satu lah saya nak ingatkan, tanah ni land estate matter. Nanti tolong komen sikit lah, land estate matter. Sebab ni setiap negeri akan ada dia punya rang undang-undang. I lagi tahulah tentang ni. Contohnya macam Melaka dia ada tanah apa, NCL lah. Betul. Betul. Negeri Sembilan apa ada tanah apa, ada pepatih dia. Dia kalau di negeri ni kita panggil dia sebagai enactment. Enactment. Itulah lagi tepat kalau Coach Isaac tahu lah tu. So setiap negeri ni dia punya undang-undang tu akan mengikut pada enactment negeri masing-masing. Selain daripada Kanun Tanah Negara sebagai rujukan utama dia lah. Okay.
contohnya lah kalau negeri tu bayaran premium dia mungkin akan berlainan, cukai tanah dan sebagainya. So kalau untuk penilaian tu, selain daripada 3 tu, kalau untuk tujuan penilaian lah, biasanya kami penilaian ni bukan hanya untuk loan bank ya. Biasa kalau agent dia akan pergi bank untuk submit case. So bank akan check dengan kami valuer berapa market value ni, sama ada memang within market value, below market value atau above market value tu kami akan check dulu secara verbal sebelum kami pergi site visit untuk confirmkan semua tu lah. Selain daripada untuk bank, kita ada untuk macam faraid, untuk harta pusaka. Contohnya kalau si mati tu dah meninggal, dia memerlukan pembagian harta pusaka, kami sebagai penilai ni akan menentukanlah berapa nilai sebenar. Tak boleh lah nanti waris A kata nilai dia 1 juta, waris B kata nilai 2 juta, tak boleh. Kami hanya penilai mendaftar je yang akan tentukan nilaian tu. Kami juga ada buat untuk penilaian untuk accounting. Kalau setiap hujung tahun syarikat-syarikat tu nak tahu berapa aset dia nak masuk kat bursa saham apa semua tu, so kami buat penilaian untuk accounting, untuk bursa saham. Kalau macam ejen pun, kalau untuk jual beli pun, kalau betul-betul nak pastikan nilaian tu, boleh nanti kami penilai ni untuk tentukan berapa nilai untuk jualan ataupun berapa nilai untuk belian ataupun untuk sewaan pun kami boleh tentukan sekali lah penilaian tu. Untuk kalau bangunan, kalau contoh macam kondo, berapa nilai satu kondo tu, sebab setiap tahun dia kena renew berapa fire insurance tu, itu pun memang tugas kami lah untuk tentukan berapa fire insurance value untuk bangunan tu. Sebab kalau ikut Strata Management Act, setiap bangunan tu perlu dibuat penilaian untuk fire insurance, untuk insurans kebakaran setiap 5 tahun. Nah, last sekali kalau untuk legal matter, kalau contohnya untuk pengambilan tanah, kita rujuk kepada Akta Pengambilan Tanah 1960. Penilaian itu berdasarkan jadual 1. Jadual 1 Akta Pengambilan Tanah, dia ada tentukan macam mana untuk tentukan nilaian sesuatu tanah tu, sama ada faktor-faktor lah, faktor severance, injurious evasion, bagaimana ada kenaikan, penurunan, semua tu kami penilaian yang akan tentukan lah untuk penilaian tu. Cepat dulu. Okey, tu dia. Mukadimah yang panjang lebar sampai macam-macam akta keluar, sampai enactment negeri apa semua keluar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lah. Okey. Jadi setidaknya kita tahulah sebenarnya tugasan seorang jurunilai hartanah ni bukannya tugasan yang mudah. Kan dia banyak benda yang dia kena look into, kena berpandukan kepada akta, berpandukan kepada bylaw dan sebagainya lah kan. Okey, sebelum tu Pak Lah, kita nak tengok komen-komen yang masuk. Ramai peminat Pak Lah malam ni sebenarnya. Puan Zarina tadi daripada Melaka rupanya, Ina Ziad Melaka. Okey, Tuan Zainal Zakaria, Waalaikumsalam dari Ziad Melaka juga. Ni kita punya orang kuat Smart Kajang ni, Azan Azwan Smart Kajang ni, junior saya. Salam sejahtera. Tuan Isaac Ismail dan saudara-saudari. Okey, terima kasih Tuan Fauzi Wahab. Fauzi pun daripada Ziad Melaka juga. Oh, ramai orang Ziad malam ni. Izadora. Okey, Izadora dari Waalaikumsalam. Iza daripada Legacy Realty. Terima kasih siapa-siapa yang dah join ni, terima kasih banyak yang dah bagi komen, dah bagi salam dan sebagainya. Minta maaf kalau saya tak boleh nak baca satu persatu. Kita flip through mana yang sempat insya-Allah Okey, siapa lagi nampak kat sini? Okey, tak apa. Itu saja setakat ni, mana yang komen-komen yang masuk saya dah bacakan. Jadi jangan kecil hati kalau saya terlepas pandang, sebab yang saya nampak kat skrin saya ni yang saya sebut nama-nama yang tadilah. Okey, seterusnya Pak Lah, untuk penjualan hartanah. Okey, untuk penjualan hartanah biasanya mitos lah, mitos yang kita selalu dengar owner-owner tanah ni bila dia nak jual tanah, dia main ikut sedap rasa dia nak letakkan nilai rumah yang dia nak jual. Okey, implikasinya daripada situ bila katalah owner tanah, owner rumah ni dia nak jual rumah dia dan dia dah buat renovation sekian-sekian banyak, dia kira kos, katalah renovation kos dia katalah 200,000 kan. Lepas tu dia ambil kira katalah dia punya barang-barang macam perabot dia yang include sekali dalam sales dan sebagainya tu, so dia add up lagi daripada harga hartanah tersebut. Dan impact daripada situ sebenarnya dia cuba nak jualkan kalau katalah mungkin penjualan tu dibuat oleh dia sendiri tanpa melalui mana-mana perunding ataupun ejen hartanah, end up bila dia iklankan dalam internet dan sebagainya, rumah tu susah nak dijual kan. Okey, jadi mungkin Pak Lah boleh
huraikan metod yang diguna pakai ataupun cara yang diguna pakai oleh seorang jurunilai untuk membuat penilaian terhadap hartanah tersebut. Macam mana sebenarnya jurunilai nilaikan rumah tu? Metod yang digunakan tu. Silakan. Itulah, penilaian ni bukan suatu yang straightforward lah. Kita ada 5 metod kalau nak ikutkan. Yang pertama kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan ni dia kita bandingkan apple dengan apple. Contohnya kalau rumah tu rumah teres di taman Kau Syazid dia mana? Prima Kajang ya? Tapi bukan rumah Prima Sarjana, Prima Sarjana. Prima Sarjana rumah banglo kan? Semidi. So kita kena compare rumah banglo dengan rumah banglo macam tu. Kita kena comparekan penilaian yang sama dan sebanding di tempat yang sama. Dia kalau contohnya kalau Prima Sarjana tu tempat baru, kalau tempat yang baru mungkin kita terpaksa ambil besarkan sikit kita punya skop untuk penilaian tu, tapi masih kena apple to apple juga. Dia tak boleh durian dengan timun punya comparison macam tu. Itu secara basicnya comparison method macam tu lah. So macam tuan tanah tadi, Coach Aziz kata dia dah ada buat renovation, dah tarik depan, tarik belakang, dia dah ada kabinet apa semua tu. Untuk penilaian ni dia ada, yang pertama kita kena check dulu dia ada approval atau tak ada approval. Sebab kalau contohlah kan rumah teres kat belakang tu, dia kena ada sikit dia punya space tu untuk bomba naik atas in case of kebakaran. Kalau dia dah tarik habis sampai ke pagar tu, nanti kalau terbakar rumah dia macam mana bomba nak datang? Sedap-sedap. Sesialah dia buat kos tinggi-tinggi tapi rumah terbakar, bomba pun tak boleh nak selamatkan, nak padamkan api macam tu kan. So yang penting dia kena ada approval. Sebagai valuer kena dapatkan dulu dia punya approval tu, baru kita boleh naikkan nilai tu. Kalau tak ada approval tu memang agak berisiko jugalah kalau kita buat nilai tinggi-tinggi. Lepas tu kalau terjadi contohnya macam tadi lah kebakaran ataupun kalau structure dia tu mungkin terlebih structure dia, so mungkin rumah tu akan crack apa semua. So benda-benda tu kita terpaksa ambil kira lah, tak boleh dah simply ikut cakap owner macam tu. Dan kalau untuk rumah lekapan yang kekal kita ambil kira. Kalau yang movable, so, maknanya kabinet dapur wardrobe yang melekat di dinding tu boleh dikira sebagai yang boleh upgrade nilai property tersebut lah betul. Masuk plaster ceiling macam tu. Tu kita ambil kira jugalah untuk faktor penilaian. Tu kalau kita tengok kaedah perbandingan. Tapi sebenarnya kita ada lagi 4 kaedah ni. Bukan selain daripada perbandingan, kita ada lagi kaedah pelaburan ataupun kita panggil investment method. So investment method ni investor dia suka berapa ROI. Untuk beli tanah tu dia nak tahu berapa return of investment. So kita akan tentukan untuk berdasarkan kaedah investment. Investment ni kita menilaikan berdasarkan satu sewa semasa dia. Sewa semasa tu mungkin sikit lah, mungkin sewa 2-3 tahun macam tu. Yang panjang tu waktu dia punya tu kita panggil term. Yang panjang tu reversion. Reversion tu kalau tanah tu kekal kita akan nilaikan selama-lamanya nilai tanah tu. Kalau pajakan contohnya kalau 70 tahun maknanya kita akan ambil kira nilai yang pertama term tadi sewa 2 tahun dan reversion 70 tahun macam tu. Tu kaedah pelaburan. Kalau untuk pembangunan contohnya lah macam tanah tu pemaju nak bangunkan untuk buat kediaman apa semua kita panggil kaedah baki ataupun residual method. Residual method ni kita kalau tanah itu masih kategori bangunan, kita ikut density. 1 ekar boleh buat berapa? Boleh buat 20 rumah. Kalau 20 rumah, bawah 20 rumah tu biasanya boleh rumah teres lah. Kalau density dia tinggi sikit, mungkin 40, itu mungkin boleh buat rumah apartment macam tu. Itu untuk biasalah. Kalau commercial pula, dia kira lain pula pengiraan dia kira berdasarkan density. Itu kalau nak kira terang sama ni, tak habis malam ni. Betul. Tak apa. Mungkin yang popularnya bila kita cerita, followers hartanah anda ni mostly adalah perunding hartanah. Jadi bila kita cerita tentang penilaian hartanah ni, saya rasa metod yang kerap kali digunakan untuk menilai hartanah yang untuk penjualan ataupun untuk loan dengan bank ni kebiasaannya guna comparison method lah. Betul lah Fala? Ya, comparison method cuma itulah. Dia kita sebab kita dah cerita pasal penilaian hartanah.
So kita kena ambil, bolehlah ambil tahu sikit, mungkin boleh tulis kan. Yang pertama boleh tulis kat komen tu, kaedah pertama kaedah penilaian ataupun comparison method. Okay, komen yang nombor 2, kaedah nombor 2 kaedah baki atau residual method. Komen nombor 3 kaedah cost ataupun cost method. Nombor 4 kaedah pelaburan. Kita tadi pelaburan ni biasa untuk komersial apa semua tu. Investment method. Yang terakhir tu kaedah keuntungan ataupun profit method. Okay. Dah 5 kan? Cukup kan? 5. Jadi semua kaedah-kaedah yang Pak Las sebutkan tadi ni untuk apa ni tujuan-tujuan yang berbeza lah. Betul tak yang main sekali macam Coach Azad katalah, comparison method sebagai yang utama lah. Kalau kita guna kaedah penilaian, contohnya cost, investment, residual pun, kita still kena buat comparison method. Sebab paling kurang pun kita kena ada 2 method untuk tentukan nilaian suatu bangunan lah. Contohlah kalau kita buat cost method. Cost method dalam accounting, dia kata satu bangunan tu punya ada susut nilai lebih kurang dalam 60 tahun je satu bangunan tu punya nilai bangunan lah. Kiranya kalau lepas 60 tahun tu nilai bangunan tu dah tak ada. Tapi kalau kita tengok yang bangunan-bangunan pre-war, contohnya bangunan dekat Jalan Tunku Abdul Rahman. Jalan Tunku Abdul Rahman pre-war tu kalau ikutkan dah lebih daripada 60 tahun tu. Kalau ikutkan waktu zaman Jepun tahun 40-an dulu je dah ada kan. Merdeka kita pun 57 dah 60-an. Kalau ikutkan nilai bangunan tu dah tak ada dah. Sebab susun nilai. Tapi kita fahamlah kalau melalui cost method ni, kita akan nilaikan satu nilai tanah. Yang kedua nilai bangunan tu kita ambil kira beberapa faktor. Contohnya bangunan tu masih ada fungsi. Masih disewakan, maknanya dia ada economical value. So kita ambil kira jugalah. Sebab tu kalau tengok Jalan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur tu nilai dia tak kurang 3 juta, ada sampai 4 juta, 5 juta kan, walaupun dah lebih 60 tahun. Dia ada unsur-unsur heritage kat situ kan. Dia ada unsur heritage dia, fasad dia tu kena maintain, dia tak boleh simply tukar dia punya fasad apa semualah. Okey. Kalau lebih advance lagi tu sikit, satu lagi method kaedah keuntungan. Dia ini yang agak special lah, special property. Contohnya kalau penilaian untuk petrol station, katakanlah kawan-kawan Korea ada tanah petrol station, tiba-tiba kerajaan nak ambil kan untuk buat highway ke ataupun apa-apalah tujuan untuk pengambilan tanah. So untuk petrol station ni dia punya kaedah tu selain daripada kaedah perbandingan, kita guna juga kaedah keuntungan. Kaedah keuntungan ni berdasarkan berapa sales, tolak dia punya kos-kos dia lah, adalah panjang ke lah, dia punya step tu dekat dalam 10 step macam tu. Dia memang kaedah keuntungan ni untuk special property, untuk petrol station, penguayang, padang golf macam tu. Itulah 5 method yang saya boleh kongsikan sikit-sikit lah pada Coach Azad dan viewers atas nada anda. Apa ni, okey, kita tengok sekejap ada komen yang masuk ni, ada soalan daripada Tuan Muhammad Rafiuddin Ismail Okey, soalan dia, penilaian ada berkaitan juga ke dengan kepesatan pembangunan sesuatu kawasan tersebut? Kalau Pak Lah boleh tolong ulas tentang soalan ni. Memanglah kalau kita tengok macam di pusat bandar Kuala Lumpur dengan pusat bandar mana mungkin pusat bandar Johor Bahru kan. Kalau Kuala Lumpur tu nilai tanah dia kalau 10 tahun lepas ni kita kira tanah dah kira per square foot dah. Start daripada dulu waktu saya mula-mula kerja dulu dalam 2000 macam tu, satu kaki tu rasa tingginya satu kaki 2000 untuk satu kaki kan, satu kaki yang kecil tu 2000. Tapi kalau tengok sekarang ni dekat TRX sana pun dah sampai 4000 macam tu. So memang kepesatan pembangunan tu memang mempengaruhi nilaian dia. Kalau tempat Johor Bahru tu saya tak nafikan lah nilai dia agak tinggi lah, tapi memang tak boleh challenge lah dengan Kuala Lumpur kalau 4000 satu kaki kan. Tempat-tempat lain pun biasanya dalam mungkin boleh sampai 1000. Kalau macam pinggiran Kuala Lumpur pun tak kurang 1000 per square foot lah macam tu. Dan bila pembangunan tu kalau ada boost factor dia, contohnya nak buat universiti ataupun pusat lapangan terbang, memang nilaian dia akan naik mengikut pembangunan. Contohnya macam dulu lah, kerajaan kata nak mula-mula tu nak buat airport dekat Bukit Beruntung, Rawang, so ramai orang beli kat sana.
Tapi Tak jadi akhirnya pula. pindah di selatan. So mungkin tu memang banyak lelong. Nilai Itulah yang dia macam pun tak macam cerita apa asalnya Putrajaya nak buat kat janda baik tu kan. Dia belah-belah sana tu yalah. kan. Itu pun salah satu faktor jugalah yang ini kan. Okey, terima Highway kasih pun Tuan. sama, ada yang nak buat highway kat tempat tu Betul. tapi landai tak jadi. Macam HSR yang nak buat ke Singapore kereta api tu pun sekarang ni pun tengah dindong-dindong lagi kan. So orang pun Betul. masih apa ni tertanya-tanya projek tu jalan ke tak jalan ke, jadi masih lagi kita tak tahulah dia punya apa keputusannya. Tapi itulah macam nak balik pada soalan Tuan Rafi tadi, maknanya dari segi kepesatan pembangunan kawasan tu memainkan peranan yang penting jugalah untuk menentukan nilai pasaran tanah tersebut jugalah. Okey. So kita teruskan, ada lagi satu soalan yang saya nampak di sini. Okey. Daripada Tuan Fadil Muhsin, pertanyaan, adakah lain-lain negeri berlainan syarat approval dari Majlis Perbandaran? Contoh, jika hendak ubah suai rumah ada setengah MPT tidak mengenakan syarat untuk buat permohonan, cuma cukai ke atas hartanah tersebut akan dinaikkan. Okey, saya tak pasti yang Tuan Fadil maksudkan ni di negeri mana, tapi kalau ikutkan di yang Pak Las sebutkan tadi tu, di kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung memang kata apa PBT mengenakan syarat lah, mengenakan syarat setiap apa tu ubah suai yang dijalankan perlu mendapat approval ataupun kelulusan daripada Majlis Perbandaran terlebih dahulu, barulah ubah suai itu boleh dijalankan lah. Okey, ada yang setengah tempat tu pula selagi belum dapat kelulusan, selagi tu kita tak boleh nak orang kata apa naikkan apa ni structure dan sebagainya. Ada setengah-setengah tu mungkin dia dah submit kelulusan, belum dapat dia dah submit permohonan, belum dapat kelulusan lagi, dia dah benarkan. Tapi end of the day memang dia perlu apa ni majlis punya apa ni pegawai akan datang buat inspection dan tengok sama ada kita comply ataupun tidak dengan plan yang telah kita submit kepada Majlis Perbandaran tadilah. Saya tak nak ulas lebih lanjut tentang benda tu. Okey, jadi berbalik pada soalan yang apa ni Cik Fadil tanya tadi ni, saya rasa Pak Lah mungkin dah kupas sikit tadi. Dari segi penilaian memang itu memainkan peranan yang penting untuk menentukan nilai sesuatu hartanah lah, kelulusan daripada PBT tadi. Jadi macam yang Cik Fadil maksudkan ni, mungkin Pak Lah ada pengalaman di negeri-negeri lain yang macam Cik Fadil beritahu ni. Kalau ikutkan memang sama je, setiap pembangunan itu perlu dapat approval sebab kita melalui setiap majlis memang macam saya kata tadilah, then is state matter. Tapi dia basically dia punya fundamental itu masih sama, setiap ubah suai masih kena dapat approval daripada setiap local authority. Kalau kadang-kadang tu plan tu dia submit lain, dia pun buat lain, tu pun ada juga situasi macam tu. So setengah-setengah keadaan tu selagi dia tak melanggar syarat dia punya setback dia tu, katakan setback dia 10 kaki tapi dia mungkin dia buat lain sikit dia lah, tapi masih ikut setback dia, setback depan, setback belakang, setback tepi apa semua tu, tak ada isu lah. Tapi kalau dia langgar setback dia tu, boleh 10 kaki dia tinggal ngam-ngam berapa kaki je tu, saya boleh kena denda lah. Satu kena denda, satu lagi takut dia kena buat tu dia kena roboh. Kena roboh, yes. Banyak kerja lah kan proses tu. Okey. Terlanjur dah cerita pasal ubah suai rumah ni, saya ingin berkongsi dengan Pak Lah lah. Ada satu klien saya, kalau Pak Lah familiar area Wangsa Maju, kan ada flat dekat apa ni kawasan Wangsa Maju tu, ada rumah flat kat situ yang walk up. Walk up punya flat ni. Okey, kalau Pak Lah lalu kawasan tu sejak tahun 90-an sebenarnya flat tu dah apa ni penuh lah berpenghuni, sampai sekarang pun memang apa ni jadi apa hot stuff lah kawasan tu kan. Macam klien saya ni dia beli ground floor tau. Dia beli ground floor. Yang ground floor ni kebanyakan owner ground floor ni dia buat extension padahal rumah tu rumah flat. Pak Lah mungkin terbayang macam mana kan. Saya rasa mungkin Pak Lah pun pernah tengok benda tu. Rumah flat di ground floor dia extend apa ni, dia ada macam siar kaki tempat apa ni laluan bahagian belakang ada kan tepi tu lah. Dia dekat bahagian apa belakang rumah tu dia extend, naikkan bilik ke dapur belakang tu. Jadi itulah yang saya kadang-kadang muskil juga, sebab bila apa ni kita nak buat penilaian, definitely macam Pak Lah kata, yang tu di BKL memang tak akan bagi approval sebab dah memang dah ubah, dia bukan ubah structure, maknanya dia dah menjadikan rumah flat tu dah jadi macam rumah apa dah, dia buat macam rumah teres kan, dia extend belah bawah tu kan. Jadi pandangan Pak Lah kalau kes-kes macam tu, macam mana kita sebagai jurunilai nak nilaikan rumah macam tu? Itulah. Okay, kalau ikut
Kalau untuk macam rumah apartmen, rumah flat ni dia ada dua akta utama lah. Akta hak milik strata Rata. dan akta pengurusan strata. Mm-mm. Dan kita kena faham owner dengan badan pengurusan tu dia ada dua keluasan yang berbeza. Common area hak milik bersama Sama, ataupun yes. diuruskan oleh JMB ataupun MC. JMB tu Joint Management Body jika tak ada strata title lagi, ataupun Management Corporation, badan pengurusan bersama kalau dah ada strata. So dia akan jaga common area, dan owner ni dia punya keluasan tu hanya parcel area dia dan aksesori parcel. Jika ada aksesori parcel tu contohnya macam balcony ataupun parking lah, kalau ada. Tapi rumah flat biasanya tak ada aksesori parcel untuk parking. So kalau ikutkan fasad bangunan tu, dia hanya terhad setakat struktur yang asal lah kan. Itu je lah. Apa yang dia buat tu memang illegal structure lah. Dan sebenarnya kalau JMB sendiri pun dia boleh arahkan pemilik tu untuk robohkan struktur tu, dan kalau dia tak nak dengar, tak nak ikut kita punya instruction tu, kita ada akta kita, sama ada kita boleh pergi kepada COB, Commission of Building ataupun Pesuruhjaya Bangunan, ataupun kepada tribunal, strata tribunal, ataupun terus pergi court je untuk bagi suruh court keluar order. Boleh nanti caution effect lah nanti untuk keluarkan surat supaya dia maintain balik fasad tu. Sebab tak fair lah kalau dia bayar cukai yang sama, dia guna hak keluar, dia guna orang lain pun guna keluasan yang sama, tapi dia pula dapat eksklusif benefit lah. Yalah, kebetulan dia untung dia beli ground floor kan, yang rumah bawah tu. Jadi kadang-kadang kita rasa macam yalah, tenant-tenant apa ni owner-owner yang ada tu memang dia tak begitu puas hati. Tapi benda tu dah berlaku lama dah. Kalau tak silap struktur-struktur yang diorang tambah tu saya rasa tahun 90-an lagi dah ada dah. Especially kawasan yang macam saya sebut tadi tu lah, yang dah matang kan, macam Wang Semaju semua tu kan banyak yang apa ni kan. Kita punya undang-undang bagus, tapi penguasaan tu agak kurang sikit. Betul, definitely. Okay. Jadi macam yang saya tanya tadi, maknanya dari segi penilaian memang kita tak boleh nak tambahkan dari segi appreciation value lah untuk renovation yang dijalankan tadi tu lah. Tak boleh, sebab dia illegal structure. Kalau nanti sebab valuer ni, penilai ni dia bidang profesional. So kalau orang petikaikan benda tu, nanti valuer tu sendiri boleh kena saman, sebab kami punya penilaian ni dia lifetime punya indemnity. Kalau dia tak saman hari ni, kalau 10 tahun lagi dia nak saman kita pun, sebab biasanya loan pun lama kan, 20 tahun, 30 tahun, buatnya 30 tahun lagi dia saman kita pun. Kita kalah sebab itu illegal structure, kecuali lah kalau at the date of our inspection tu structure tu tak ada lagi. Lepas dia dah loan bank dah lulus, dia nak buat tu, itu pun di luar bidang kita lah. Oh, memang hangat perbincangan kita malam ni. Ramai yang bertanya soalan ni. Okey, sekejap. Saya tengok lagi Okey. No war ni saya tak pasti lelaki ke perempuan, saya tak nampak dia punya. Oh, lelaki. Okey. Alright. Okey, Tuan No War ni tanya, dari segi cost method, nilai tanah campur kos bangunan ataupun jumlah kos pembangunan? Oh, ini teknikal soalan dia ni. Kalau Pak Lah boleh tolong jawabkan. Ni valuer juga ni. Macam soalan exam lah pula kan. Macam soalan exam. Okey, kalau cost method ni dia memang ambil kira satu nilai tanah. Nilai tanah tu kita anggapkan macam kita nak buat satu rumah banglo lah. Kita beli tanah, kita nak buat rumah banglo. So kita ambil nilai tanah, berapa nilai tanah waktu kita beli tu, plus kos bangunan dan juga kos-kos, dia ada lagi lah kos infra ni tu, nak ratakan tanah tu. Kalau tanah tu masih belum rata lah, kos untuk buat longkang apa semua tu semua kita ambil kira. Dan juga yang paling crucial memang kos bangunan lah, sebab kos bangunan yang paling besar tadi untuk tentukan tu. So biasanya untuk tentukan kos bangunan dan infra apa semua ni, kita ada kawan di quantity surveyor. Quantity surveyor ni memang kerja dia untuk tentukan berapa kos bangunan semasa pembinaan tu. Macam kami ni, penilaian tanah tu kami ada perbandingan lah daripada Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta.
Tapi untuk kos bangunan tu untuk lagi tepat memang QS sebaik-baiknya orang yang paling sesuai lah untuk tentukan kos bangunan tu. Tapi secara kasarnya lah, kalau untuk kos bangunan tu kita macam contohlah rumah banglo kan. Kalau rumah banglo yang eksklusif tu guna hotel punya apa tiling ke apa semua tu, mungkin kos dia boleh sampai 300 untuk satu kaki persegi. Kalau kos dia tu macam kurang sikit tu, so mungkin kurang sikit lah 200 ke. Tapi biasanya banglo 200-300 je biasa lah. Kalau dia ambil imported lagi marble granite apa semua tu, mungkin kos dia apa quality material yang digunakan lah kan. Betul. Okay. Alright, terima kasih Tuan Nuwar Okay, Maliza Iza, Waalaikumsalam. Terima kasih join sekali Iza Okay, Tuan Rashid ada tanya soalan ni. Jika rumah yang diubah suai tetapi tidak ada plan, bolehkah diambil kira sebagai market value terkini? Tak ada plan, tak ada kelulusan kot Itulah, kita kena tengok juga. Boleh dapat approval atau tak boleh dapat approval. Kalau tak boleh dapat approval tu memang kita pun takut juga nak bagi nilai dia tu. Tapi kalau katakan dia ikut setback depan belakang kanan tu, kita cuba nasihatkan dia untuk dapatkan dulu approval. So bila dia dapat approval tu, memang nilai tu bukan dia saja untung. Sebab nilainya tu dah akan lagi tinggi. Dan kalau dia nak jual pun dia boleh dapat jual dengan harga yang lebih lah. So kalau market value tu tak ada approval tu, kalau nak ambil, kalau boleh dapat approval mungkin kita boleh ambil sikit lah, tapi tak boleh lah nak ambil 100% macam tu. Kalau tak ada illegal structure tu, risiko jugalah sebagai penilaian tanah ni. Kalau kita terus nak bagi ikut rasa owner kan, sebab kita bidang profesional, tak boleh simply ikut apa tu lah. Kita punya regulation law dan peruntukan-peruntukan yang kita kena ikut lah. Okay. Alright, so terima kasih Cik Rashid Cik Rashid ni selalu rajin tengok saya punya live ni. Boleh katakan setiap kali saya buat live Cik Rashid ada. Terima kasih banyak-banyak Cik Rashid. Okay, Tuan Zainal Zakaria pun ni orang Ziyad juga ni. Nampak poster Ziyad kat belakang tu kan. Itu CFO tu. CFO Ziyad punya Tuan Zainal. Terima kasih Tuan Zainal, jom sekali. Okay, ground floor yang buat extend tu dah common area. Oh ya ke? Itulah saya pun risau juga sebenarnya kan, bila klien saya sebenarnya nak beli rumah tu yang saya tanya dengan Pak Lah kan, dia nak beli rumah tu. Jadi saya cakap dengan dia ada kebarangkalian untuk nilai benda yang di extend tu tak dimasukkan dalam ni lah, dalam perkiraan lah kan. Okey, di Shah Alam unit bawah extend. Okey, Tuan Ashraf Afandi di Shah Alam unit bawah dah extend, tingkat 1 pun extend juga. Wah, ini lagi dahsyat ni. Bertingkat-tingkat dia extend ni. Aduh, siap sambung-sambung pakat dengan jiran bawah ni kan. Aduh, macam mana risau juga kan. Dah ada structure structure dah ada cuma dinding je. Itulah tinggal naikkan dinding ke atas kan. Dahsyat tu. Okey, Waalaikumsalam. Tuan Azrul Sani ni pun seorang sahabat saya di Facebook, seorang viewer juga. Terima kasih Tuan Azrul. Registered viewer tu hotel. Itulah. Semua bukan calang-calang yang tengok live kita malam ni. Tuan Fauzi Wahab, bagaimana perkiraan rumah yang ada plan approval dan yang tiada approval? Apa perbezaannya? Macam mana nak jawab soalan tu Pak Lah? Ada approval dengan tak ada approval So, kalau simple punya calculation, ada approval tu kita ada nilai lah berapa contohnya kos yang dia buat tu, dan berdasarkan kualiti rumah tu lah, apa material dia guna apa semua tu kan. So kalau material dia kualiti ni macam tadi lah, banglo tadi kita ambil mungkin boleh sampai 300 satu kaki. Tapi kalau tak ada approval ni, dia memang sebenarnya itulah, kalau ikutkan dia macam sangat berisiko sebenarnya. Kalau kita nak bagi penilaian tu, dia samalah macam rumah yang orang buat atas tanah reserve kan. Memanglah rumah tu cantik apa semua, tapi dia buat atas tanah reserve sungai ke apa semua tu, ataupun tanah reserve hutan ditanam pokok-pokok. Sebenarnya nilaian tu memang ada lah kalau ikutkan, sebab ada pokok, ada hasil, tapi tak hasil tu ada tapi nilaian tu tak ada sebenarnya, sebab dia benda yang tak ada approval ataupun tak sah lah macam tu. Okay. Itu jawapan paling selamat lah, sebab kalau saya kata ada nilai nanti sah juga tu saya nanti.
Okey, terima kasih Pak Lah atas jawapan tu. Terima kasih Tuan Fauzi atas soalan yang diajukan. Okey, ada mitos yang mengatakan hartanah yang berstatus leasehold, pegangan leasehold. Kalau nak dibandingkan dengan freehold, leasehold ni dia punya appreciation value dia agak lambat sikit berbanding dengan property yang berstatus pegangan freehold. Komen Pak Lah tentang benda tu. Macam mana Pak Lah? Lah memang setengah-setengah orang suka tanah-tanah yang freehold, tapi kalau ikutkan sekarang ni, contohnya kalau kita tengok bandar-bandar baru lah, bandar baru Bani ataupun bandar raya Shah Alam pun. Shah Alam memang kebanyakannya leasehold. Tapi kalau kita tengok Shah Alam section 7, section 8, 9, section 13, semua tu leasehold, tapi nilaian ni dia berdasarkan willing buyer, willing seller. Betul. So kalau pembeli tu sanggup tawarkan harga penjual tu dengan harga yang dua-dua bersetuju lah, kita memang akan tak ada sangat beza sangat lah sebenarnya antara freehold dan leasehold tu bagi tempat-tempat yang macam tu lah. Sebab kalau freehold ni biasanya dia macam tanah-tanah pertanian, dan biasanya kalau freehold ni pula dia ada macam sekatan pula tanah reserve Melayu ke macam tu. Kalau tanah pertanian lah. Macam baru ni dekat mana tu, kat Melaka kan. Dia bagi, Ketua Menteri tu bagi peluang kalau nak kalau tanah tu leasehold, dia boleh convert kepada freehold tapi jadi tanah MCL. Maknanya jadi tanah macam tanah reserve Melayu lah. Melaka Trust macam tu. Memang tanah freehold lagi bagus lah kalau ikutkan, tak perlu nak fikir untuk renew apa semua. Tapi kalau lokasi pun, tapi itu bukan salah satu faktor lah. Untuk penilaian ni kami banyak sebenarnya faktor-faktor penilaian, faktor-faktor adjustment. Satu macam lokasi, yang kedua macam tadi lah freehold, leasehold kan, dia punya pegangan. Yang ketiga tu faktor size. So faktor-faktor lain pun mempengaruhi nilai tanah lah, bukan hanya pajakan ataupun hak milik kekal semata-mata. Yelah kalau tanah macam kedai depan jalan besar dengan kedai belakang jalan besar, nilai dia pun dah tak sama. Walaupun mungkin seberang jalan tu dia freehold, sini leasehold, tapi leasehold tu kat dalam. So nilai tu memang banyak faktor lah untuk penilaian ni. So penilaian tanah ni bukan kerja senang je lah sebenarnya nak tentukan nilaian tu. Okay. Alright, dalam Pak Lah punya tugasan sebagai seorang jurunilai, okay, contohlah macam sekarang ni, katalah property itu leasehold yang tempoh lease dia tu, dia punya tempoh pajakan dia tu dah hampir-hampir tamat. Katalah dah hampir tamat tu pun lagi 30 tahun lah katakan. Adakah itu mempengaruhi nilai yang Pak Lah nilaikan untuk tanah tersebut? Okay. Kita punya perbandingan tu, kita akan tengok juga kalau ada perbandingan yang sama. Contohnya rumah A bagi pajakan 30 tahun. Lepas tu kita tengok rumah B, C, D, sebab kalau ikut kaedah perbandingan tak kurang 3 perbandingan yang kita kena ambil. So kalau lagi 3 perbandingan tu pun memang bagi pajakan dia dah pendek, memang dalam 30 tahun, dan sebenarnya nilai tu tak banyak beza lah. Tapi kalau tuan tanah contohnya rumah D ataupun E, F dia dah extend jadi 60 tahun ataupun 99 tahun, memang automatik nilai tanah tu akan berbeza. Kenapa? Sebab kalau dia dah renew dia punya pajakan tu, dia dah ada keluarkan kos dan nilai tanah dia akan naik lah. Dan kalau untuk bank pun, kalau macam 30 tahun pun, bank akan bagi pinjaman tak kurang daripada 30 tahun lah. Dia pun takut juga kan kalau owner tu tak extend ke apa semua. Cumanya kalau contohlah owner macam rumah kat PJ pun banyak juga rumah-rumah yang leasehold dia dah pendek. Dia bukan tak ada nilai, cuma dia ada macam satu nominal value macam tu lah. Tapi dia kena extend lah kalau dia nak nilai yang sebenar apa semua tu. Okay. So dari segi kalau Pak Lah ada pengalaman lah yang macam yang Pak Lah sebutkan tadi untuk extend tempoh lease tersebut
Okey, adakah bila pejabat tanah nak menentukan nilai pasaran tanah tersebut, dia engage dengan ini maksud saya ni untuk mengenakan premium lah, premium yang akan dikenakan kepada pemohon lah yang nak extend tadi tu kan. Adakah dia engage dengan professional valuer macam Pak Lah ataupun dia gunakan khidmat JPPH? Kalau pejabat tanah ni di bawah agensi kerajaan, dia memang tak panggil kita lah untuk penilaian tu. Sebab biasanya dia memang akan berurusan sama-sama dengan agensi kerajaan lah ataupun jabatan penilaian perkhidmatan harta. Cuma sebagai seorang pemilik tanah tu, kalau dia rasa lah nilaian ataupun dia rasa dia nampak nilai terlalu tinggi apa semua, dia boleh engage kita sebagai penilai swasta ni untuk buat penilaian ni semula. Mungkin dia nak buat rayuan ke macam tu. Kita tak terlibat secara langsung lah untuk penilaian bagi pihak pejabat tanah. Okay, alright. Okay, terima kasih Pak Lah atas jawapan tadi tu. Okay, kita go through lagi, banyak lagi soalan-soalan ni. Memang hangat malam ni, ada 45 mata yang sedang memandang kita malam ni. Alhamdulillah, terima kasih semua yang sedang menonton. Okay, saya nampak nama Tuan Hanif Zudin Kamrul Zaman, Tuan Syam Property, Puan Ain Rizal, Waalaikumsalam, Tuan Zaki Zack pun ada, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua yang dah join ni. Okay, ada soalan lagi daripada Tuan Ashraf kita. Okay, Tuan Ashraf ni suka bertanya ni. Trend sekarang nampak makin banyak pemaju jual rumah teres Malay Reserve. Adakah unit ini bagus dibeli? Bagaimana untuk tujuan investment bagi unit ini? Oh, ini dah soalan dah lari sikit daripada topik kita lah. Tapi tak apa. Mungkin Pak Lah boleh ulas sikit tak tentang ni soalan daripada Tuan Ashraf ni? Okay, kalau kita tengok ya, Tuan Ashraf ni kawan saya juga ni. Oh, ya ke? Memang valuer tu. Okey. Apa khabar Tuan Ashraf? Okay, kalau sekarang ni memang pemaju banyak buat rumah teres. Sebab kalau pemaju buat rumah kondo ataupun apartmen, dia punya risiko tu lagi tinggi. So macam apa, high risk high return kan, low risk low return lah. Memang kalau kita buat rumah tinggi, lagi banyak unit kita boleh buat. Mungkin kalau rumah teres 1 ekar mungkin boleh sampai 15 rumah je. Tapi kalau buat apartmen mungkin boleh dapat lagi banyak unit lah, mungkin sampai 50 unit. Tapi isu dia boleh jual atau tak boleh jual lah. Sebab tu kalau kita tengok di Jalan Kebun, banyak juga lah tempat-tempat memang di pemaju. Area Sepang, belah-belah Salak, apa semua tu banyak juga tu. Banyak rumah teres kan, sebab diorang takut juga nak buat rumah tinggi-tinggi ni. So, kalau untuk duduk sendiri tak ada isu, memang sangat berbaloi lah. Sebab kita dapat rumah, kalau ikutkan sekarang ni, rumah di Kuala Lumpur average dalam 800,000. Rumah di Selangor average dalam 600,000. Tapi kalau contohnya kita beli di Jalan Kebun, sebenarnya Salak tinggi sana tu kan, mungkin kita dapat rumah teres 2 tingkat dengan harga dalam 400 lebih, 500,000 macam tu. Memang berbaloi lah kalau ikutkan kondo-kondo di Kuala Lumpur ni dengan saiz yang kecil pun, kecuali rumah awit ataupun RSKU, dia punya harga tu 300,000, tapi kondo-kondo lain memang 400, 500, 600,000 macam tu lah. So kalau untuk beli memang duduk dah bagus, tapi kalau untuk investment pun saya ingat rumah ni, kalau untuk investment sekarang ni, rumah ni kalau dia nak beli, lepas tu dia nak sewakan, sebenarnya tak berapa ni sangat lah. Sebab kalau investment biasanya orang lagi suka rumah apartmen. Rumah apartmen tu orang suka sebab dia ada facilities, dia ada security macam tu. Mungkin kalau untuk orang yang biasanya rumah teres dengan rumah apartmen, kalau Salak tinggi lah memang jauh harga ni kan. Mungkin kalau rumah teres di Salak tinggi dalam 400-500,000, rumah apartmen mungkin rendah lagi. So kalau untuk investment saya cadangkan beli rumah strata lah. Jadi itulah kena perincikan Tuan Ashraf. Investment Tuan Ashraf ni untuk investment dalam masa pendek ataupun dalam jangka masa yang panjang kan. Okay, jadi macam yang Pak Lah ulas tadi tu, saya rasa kalau kata Tuan Ashraf fikir untuk dalam jangka masa yang panjang, dalam jangka masa panjang tu mungkin dalam 10 tahun ke atas kan. So adalah saya rasa mungkin dari segi untuk nak sewakan dan sebagainya, mungkin Tuan boleh
pertimbangkan untuk beli rumah yang berdekatan dengan pinggir bandar, apa tu, yang boleh disewakan dengan mudah lah. Sebab kalau kata yang Rizab Melayu ni mungkin kawasan dia tu dah jauh sikit daripada bandar. Jadi bila kita nak sewakan tu, nak cari penyewa tu agak sukar lah. Kecuali kalau kawasan tu memang dah, orang kata ada pembangunan tertentu. Macam Salak Tinggi, Sepang tu saya tengok sekarang ni memang banyak projek-projek perumahan yang apa ni di Tanah Rizab Melayu. Dan demand sentiasa ada. Sebab apa? Di kawasan sana tu kebanyakannya mereka tinggal yang di situ tu bekerja dekat kawasan Sepang lah. Yang kerja kat KLIA dan sebagainya kan. Tapi tak tahulah lepas pasca COVID ni kita tak tahulah macam mana keadaannya kan. Banyak flight crew yang bermasalah tu kan, yang mungkin apa ni terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya. Nauzubillah, tak jauh lah kan. Kita doakan mereka semua alhamdulillah apa ni dikekalkan jawatan masing-masing dan pendapatan masing-masing lah. Tapi itulah macam berbalik kepada Tuan Ashraf punya soalan tadi tu, bergantung pada kita punya investment strategi lah. Tengok apa sebenarnya kita nak achieve dalam masa pendek ataupun jangka masa panjang kan. So kalau untuk jangka masa panjang tu mungkin lebih berbaloi kalau Tuan Ashraf beli di pinggir bandar yang boleh mudah disewakan lah. Kalau untuk flip tu mungkin, tapi flip pun nak flip bukannya dalam tempoh pendek sangat. Paling cepat pun saya rasa dalam 5 ke 6 tahun akan datang. Kita tak tahu keadaan pasaran akan datang ni dalam tempoh terdekat ni macam mana kan. Jadi untuk flippers ni pun saya rasa bukan masa yang sesuai lah kot. Untuk long term tu insyaAllah boleh dipikirkan, tapi kalau saya sendiri jadi Tuan Ashraf tu, saya tak rasa saya akan kata apa beli rumah yang terlalu susah untuk disewakan lah. So mungkin kena cari rumah yang ada potensial untuk disewakan jugalah kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alright, so ada soalan daripada Puan Nurul Wahida ni. Waalaikumsalam coach, mohon share nombor valuer. Tu nak minta izin Pak Lah dulu ni, boleh ke tak Pak Lah? Kita sharekan nombor Pak Lah kejap lagi. Boleh. Boleh okay, alright. Nanti saya akan masukkan nombor Pak Lah kejap lagi. Saya akan sharekan dengan tuan-tuan puan semua. Okey, Encik Syarif Chiu okey, berapa banyak sebenarnya yang pembeli perlu keluar untuk melanjutkan premium untuk status tanah jenis leasehold? Adakah RM1K sahaja yang perlu bayar untuk melanjutkan premium hartanah jika bertujuan untuk own stay bukan untuk jual property? Okey. Soalan ni Encik Syarif, sebenarnya kalau ikutkan method of how pejabat tanah mengenakan premium yang perlu dibayar tu bergantung kepada kawasan lokaliti itu sendiri dan tenure yang kita mohon lah. Sebab dia bergantung pada macam Pak Lah dah ulas tadi lah, market value hartanah tersebut yang akan menentukan premium yang perlu dibayar kepada pejabat tanah kan. Jadi kalau Pak Lah mungkin boleh ulas sikit tentang isu ni. Okay, saya repeat balik mula-mula tadi saya cakap land estate matter. So premium ni memang bergantung pada kerajaan negeri. Setiap kerajaan negeri dia ada dia punya premium yang masing-masing lah. Contohnya macam kat Selangor saya pernah tengok lah, tanah tu tanah pertanian. Dekat sampai Bukit Cerakah sana tu dia dapat. So dia tanah pertanian, tapi kalau untuk convertkan kepada tanah kediaman macam tu, dia hanya cost dia waktu tu lah saya tak tahulah sekarang ni dalam RM1 satu kaki macam tu lah. So kalau tanah tu 1 ekar 43,560 square feet, RM1 dalam 43,560. So dia memang kena rujuk pada pejabat tanah negeri masing-masing. Betul. Dia subjektif lah dia punya jawapan tu. Dia tak tetap. Itulah kalau nak ikutkan method cara nak kira tu memang kita tak boleh nak bagi orang kata jawapan A ataupun B lah sebab tu subjektif bergantung pada pejabat tanah yang berkenaan tu lah jadi Tuan Syarif boleh jenis hartanah lah, kerana pertanian tu mungkin rendah sikit, bangunan komersial industri lagi tinggi lah. Jadi terima kasih Tuan Syarif atas soalan yang diajukan tadi. Okey, nak nombor valuer. Okey, sekejap. Saya boleh masukkan nombor tu dia. Betul Pak Lah 012-217-2753 Boleh. Okey. So ni nombor Pak Lah. Pak Lah ni banyak nombor sebenarnya. Tu saya bagi nombor yang ni dulu. Nanti siapa-siapa yang berhajat untuk berhubung dengan Pak Lah, kalau kata nak WhatsApp ke nak minta dia tolong buatkan valuation dan sebagainya, boleh berhubung dengan Pak Lah lah. Okey, sekejap. Saya tengok lagi soalan yang ada ni. Okey. Adakah orang awam boleh akses walaupun berbayar nilai pampasan pengambilan tanah oleh pihak kerajaan?
tanah saya akan diambil kerajaan dalam masa terdekat. Cuma saya nak tahu adakah ada cara boleh tahu nilai pampasan per kaki tanah-tanah yang telah diambil sebelumnya lebih kurang 3 tahun lepas. Oh, okey. Tuan Muhammad Marbawi Taha punya soalan ni. Pak Lah, apa ni boleh tangkap tak soalan tu? Okey, tanah untuk pengambilan tanah kan? Untuk acquisition, land acquisition. Okey, kalau untuk liquidation ni penilaian tu berdasarkan pada akta penilaian tanah, akta pengambilan tanah. Akta Land Acquisition pengambilan tanah, Land Acquisition Act. Dan penilaian tu berdasarkan jadual 1. So dalam jadual 1 tu dan sebelum tu kita kena tengok tarikh nilaian tu. Dia tarikh warta. Tarikh warta tu ada dua, satu Seksyen 4 ataupun Seksyen 8. Seksyen 4 tu tanah tu berkemungkinan akan diambil. Contohnya macam untuk HSR ke apa semua kan. Dia bagi notis lah tanah ni mungkin dia ambil, mungkin tak ambil. Tapi kalau tengok tanah tuan ni mungkin dia dah keluar Seksyen 8. Sebab kalau Seksyen 4 tu selepas 2 tahun dia dah expired, maknanya kerajaan tak jadilah tu ambil tanah tu. Kadang-kadang tanah kerajaan memang ambil acquire tanah tu, kalau nak ambil dia ambil sampai berapa 100 kaki, berapa kaki kan. Tapi sebenarnya dia nak ambil mungkin dalam 60 kaki ke macam tu. Dia nak tengok kesesuaian apa semua tu kan. So Seksyen 8 tu memang dia dah final, memang dah confirm kena ambil lah tanah tu. So kalau untuk pengambilan tanah ni sebagai pemilik tanah dia boleh lantik penilai swasta dengan kos ditanggung oleh kerajaan macam tu. Kerajaan akan lantik penilai kerajaan. Agensi tu akan lantik penilai kerajaan untuk tentukan berapa penilaian. Tapi kami dekat swasta pun boleh buat penilaian bagi pihak pemilik tanah dan kos tu ditanggung oleh pihak kerajaan. Maknanya tuan boleh lantik kami sebagai orang kata apa? Sebagai penilai. Penilai lah. Dan penilaian tu memang tak lebih daripada 2 tahun, bukan 3 tahun lah, 2 tahun. Daripada kita punya perbandingan tu, kita akan ambil tanah di kawasan sekitar dan kurang daripada 2 tahun daripada tarikh warta, bukan tarikh kami tengok tanah tu. Kalau katakan warta Seksyen 8 tu bulan 6, 30 hari bulan 6 lah, ini tahun 2019. Maknanya kami punya penilaian tu kami tak boleh ambil tarikh tahun 2020 atau bulan 7 2019. Dia kena ke belakang 2 tahun daripada 30 hari bulan 6 2019. Kalau kita ambil tarikh ke depan tu memang salah lah kalau ikut jadual 1 atau pengambilan tanah tu dan juga Seksyen 4, Seksyen 8 tu. Okey, ni apa Tuan Marbawi ada cakap ni dah Seksyen 8 dah warta dia kata. Confirm kena ambil tu. So maknanya dari segi dia nak tengok macam soalan dia tadi tu, kita flashback balik soalan dia tadi tu. Ada tak cara macam mana dia nak tahu pampasan yang orang lain dapat yang dah apa ni berikanlah pampasan untuk yang tanah-tanah sebelumnya tu yang 3 tahun lepas tu yang ditulis tu. Bolehlah, jika nanti kami yang akan bagi penilaian tu berdasarkan perbandingan di kawasan kita kurang daripada 2 tahun, 3 tahun. Oh, okey. Memang so, boleh lah. So maknanya sekarang ni Tuan Marbawi boleh buat adalah berhubung dengan mana-mana jurunilai hartanah sama ada swasta macam Pak Lah kita ni untuk buat penilaian terhadap tanah yang berkenaan tu lah. Jadi boleh berhubung dengan Pak Lah selepas ni insya-Allah. Pak Lah dapat bisnes dah malam ni. Tadi kita ingat nak bersiaran 1 jam je, ni dah 1 jam sebenarnya. Nak kita teruskan ke ataupun kita berhenti setakat ni? Ni soalan cukup mas ni Pak Lah boleh stay lagi Pak Lah? Banyak lagi soalan-soalan ni yang saya nak kena go through lagi ni. Pak Lah okey Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. So kita teruskan lagi lah Okey, saya tengok ada soalan daripada Tuan Wafa Udin Salam Tuan, untuk penilaian JPPH government macam mana pula? Oh, okey. Penilaian JPPH ni dia berbeza JPPH ni contoh macam katalah tuan ni nak buat pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA So bila nak buat pembiayaan dengan LPPSA tuan boleh buat permohonan secara online yang mana salah satu daripada permohonan online tersebut ada button ataupun ada link yang tuan kena hantar
maklumat kepada JPPH untuk JPPH buat penilaian hartanah yang tuan nak beli tadi. Okey, itu salah satu fungsi JPPH untuk dalam menilai hartanah yang tuan nak beli, dan dalam masa yang sama tuan nak buat permohonan dengan LPPSA lah untuk pinjaman loan dengan kerajaan kan. Okey, tapi macam katalah tuan nak buat pinjaman dengan pihak bank, pinjaman dengan pihak bank, kita tak perlu nak buat penilaian melalui JPPH, kita buat penilaian melalui jurunilai yang lantik ataupun dalam lingkungan panel bagi pihak bank tersebut. Contohlah macam tuan nak buat pinjaman dengan Bank Rimau katakan. So pergi dekat Bank Rimau akan bagi senarai. Senarai, okey, inilah dia jurunilai panel kita, dan dia boleh orang kata lantik mana-mana jurunilai di bawah panel dia lah. Okey, jadi untuk JPPH tadi tu maksud dia terhad untuk pinjaman yang dibuat sekiranya tuan buat permohonan pinjaman dengan LPPSA lah. Kalau misalnya kata nak buat permohonan pinjaman dengan bank swasta, maka tuan boleh melantik mana-mana jurunilai yang ada di dalam senarai panel bagi bank tersebut lah. Okey. Okey, ada lagi soalan ni. Adakah nilaian rumah lelong lagi rendah dari nilaian sebenar? Ini okey. Saya boleh ulas sikit nanti kejap lagi Pak Lah boleh ulas juga. Nilai dekat valuation report. Okey. Bila kita nak buat salah satu tindakan foreclosure ataupun lelongan yang kita nak buat di mahkamah. Okey, contohlah macam saya sebagai bank sotong lah katakan. Saya ni bank sotong, okey, peminjam tu buat pinjaman dengan saya. So bila dia buat pinjaman dengan saya menjadi pemegang gadaian lah, ataupun hartanah tersebut digadaikan kepada saya. Okey. Jadi di bawah National Land Code ataupun di bawah Kanun Tanah Negara, dan juga di bawah perjanjian pinjaman yang peminjam tadi sign dengan saya, dia ada memberi kebenaran ataupun memberi hak kepada saya selaku pemegang gadaian untuk melelong sekiranya peminjam tu tak boleh nak bayar pinjaman tu lah, monthly installment tak boleh nak bayar dan sebagainya. Okey. Jadi untuk proses seterusnya bila dah masuk ke mahkamah, dah buat permohonan untuk melelong dan sebagainya oleh pihak bank sotong tadi, bila sampai kat mahkamah nanti timbalan pendaftar di mahkamah tu bila ada buat bicara, dia akan meminta valuer jurunilai mengeluarkan apa yang dipanggil valuation report. Valuation report. Jadi dalam valuation report tersebut sebenarnya jurunilai akan memberikan kalau tak silap saya tiga value. Tiga value apa yang dipanggil, tiga ke dua Pak Lah? Saya dua. Market dua, value dengan wholesale value. Okey, yang dipanggil sebagai market value tu, yang market value tu adalah nilai pasaran sekarang untuk perumahan untuk rumah yang nak dilelong tadi tu. Yang satu lagi yang dipanggil sebagai for sale value ataupun nilaian paksa jual. Tu bahasa directnya lah. For sale value. So kalau misal kata untuk lelongan, kebiasaannya timbalan pendaftar dia akan tengok for sale value tu. Dia tengok pada nilai yang lebih rendah berbanding dengan market value tadilah. Jadi untuk menjawab soalan Tuan Hasni ni, adakah nilai rumah lelong lagi rendah daripada nilai sebenar? Sebenarnya untuk menentukan harga reserve, rumah tersebut, biasanya memang nilai tu dia akan ikut for sale value which is lebih rendah berbanding dengan nilai sebenar dia. So saya harap saya dah menjawab lah soalan tu. Pak Lah ada nak ulas sikit tak tentang soalan Tuan Hasni ni? Cuma rumah tu memang bergantung pada lokasi dan banyak juga faktor lain lah, sebab kadang-kadang rumah lelong tu boleh jadi lagi tinggi daripada nilai pasaran dia. Sebab juga. Sebab ramai orang bid bila tahu rumah tu contohlah mungkinlah nilai lelong dia 300,000 tapi orang tahu nilai pasaran dia boleh sampai 350 macam tu. So memang kita akan prepare 10% booking daripada 300,000, tapi kalau katakan kita dah beli sampai 350,000, kita kena top up lagi lah untuk extra tu. So kalau nilai lelong lokasi yang so-so tu, contoh tempat yang jauh dan rumah pun dah teruk, mungkin nilai dia lagi rendah lah. Tapi kalau nilai dan tempat ialah dia macam ekonomi lah, tinggi, lagi tinggi demand lah.
lagi tinggi. Demand supply punya teori lah kat situ kan. Ekonomi lah. Okey, terima So, kasih. tak semestinya nilai tu lagi rendah lah. Okey, terima kasih Tuan Hasni atas soalan tadi. Okey, okey, saya go through. Okey, Tuan Zainal ni pun dia kata biasanya penilai swasta tahu value dekat sana. Okey, alright. Bank sotong tak sebut ke Tuan? Tu saya sebut dah tadi mungkin apa ni soalan masuk apa ni terlewat sikit daripada saya punya kupasan tadi. Okey. Alright, so terima kasih banyak-banyak kepada yang bertanya. Jadi malam ni sebenarnya kita dah kena apa ni charge overtime ni kat Pak Lah ni, lebih daripada sejam dah. Tadi saya cakap dengan dia, Pak Lah sejam je Pak Lah, tak lama pun. Tengok dah lebih daripada sejam ni. Sejam 9 minit dah saya tengok jam tu kan. Okey, siapa nak berhubung dengan Pak Lah boleh contact Pak Lah. Tu nombor telefon dia 0122172753. InsyaAllah kita boleh communicate dengan Pak Lah lepas ni. Okey. Sekejap saya check lagi soalan-soalan yang masuk ni. Takut ada yang terlepas kan, ada yang kecil hati pula dengan saya kan. Okey, setakat ni tak ada nampaknya. Okey, ramai sahabat-sahabat Pak Lah, peminat-peminat Pak Lah ni malam ni. Ada 40 lebih yang tengah memandang ni. Tak ngantuk diorang ni tengok Pak Lah cakap. Okey. Kita kupas sikit Pak Lah, kupas sikit tentang fee. Okey, kalau macam lawyer, dia apa ni berpandukan kepada Solicitors Remuneration Order lah, SRO, untuk mengenakan charge apa ni guaman. Okey, untuk sebagai seorang jurunilai macam mana pula apa ni jurunilai mengenakan charge dia tu? Okay, kita punya akta penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Dalam jadual ke-7 tu dia ada terangkan bukan hanya fee untuk valuer, ada juga fee untuk ejen, property manager dan fee yang berkaitan lah. So kalau nak tahu penilaian tu basically kena rujuk pada jadual ke-7 atau penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Dia memang dah ditetapkan lah 1/4% untuk first 200,000, 1/5. So kita tak boleh suka hati kita lah juga kan untuk tetapkan lah kan. So ada dia punya skill ada skill yang tertentu yang apa ni mungkin lepas ni saya boleh minta daripada Pak Lah, saya akan buat satu posting khusus di dalam page hartanah dan anda. Saya akan buat satu posting khusus macam mana jurunilai menentukan dia punya apa ni fee di situ Okey, apa tu okey, tu berkenaan dengan fee. Okey. Contoh macam kita sekarang ni contohlah macam rent ni kan, sahabat-sahabat rent kita ramai-ramai kat luar sana kan. Okey, biasanya diorang ni ada kata apa banker yang diorang bekerjasama ataupun mortgage consultant yang diorang bekerjasama lah kan. Okey, dalam hal untuk apa tu menilaikan hartanah ni, okey, biasanya kan kalau katalah kita nak buat satu pinjaman perumahan, kita letakkan satu kata apa figure lah. Okey, contohlah harga rumah tu kita dah call kawan kita yang mortgage consultant tadi, dia pun dah check dengan banker punya valuer tadi, banker tu dah bagi sekian-sekian jumlah. Pun apa ni mortgage consultant tu pun dah bagi tahu dengan rent tadi tu. Okey, jumlah rumah ni katalah 300,000 sebagai contoh. Okey. Tapi ada setengah kes yang mana verbally dia dah confirm market value boleh sampai 300,000. Tapi bila sampai valuation report tu harganya tak sampai 300,000. Okey, so mungkin Pak Lah boleh komen macam mana benda tu boleh terjadi? Kami bagi indikatif value tu sebenarnya dia hanya indikatif lah, dia tak sah lah. Yang formal valuation report tu yang akan menentukan nilai sebenar. Kadang-kadang memang owner tu dia cakap bagi misleading info ataupun info yang kurang tepat. Contohnya dia kata tanah saya 1,600, tapi kalau kita pergi site nanti kita tengok gerai nama semua tanah dia 1,400 je, 20 kali 70. So itu dah kurang tepat lah dia nilai tanah tu. Lepas tu dia kata macam tadi lah ada extension lah apa semua, tapi bila kita tengok minta approval apa semua tak ada approval. Dan kalau kita tengok mungkin ada faktor-faktor lain tu yang ada crack ke apa ke semua tu, memanglah akan mengurangkan nilaian tu lah. Selalunya info lebih pada info tak tepat lah. Mungkin dari segi kalau apartmen tu dia kata keluasan dia sampai 900 ke 1,000 ke 1,200, tapi bila kita tengok balik tak sampai pun saiz tu. Sebab kalau ikutkan, kalau info dia tu betul biasanya dia tak lari banyak sangat lah.
more or less mungkin kita boleh tolong lah dia lah. Tapi kalau memang info dia lari sangat, tak tepat, buat apa macam rumah tapi tak ada approval kan, rumah atas tanah, memanglah saya cakap tadi kalau ikut syarat-syarat tersirat tu 1 ekar boleh buat 1 rumah, tapi kalau dia buat pun tak ikut syarat apa semua, susahnya kita nak tentukan nilai dia tu apa semua. Dan mungkin dia ada lagi illegal structures apa yang tak mengikut bylaw apa semualah. So mungkin itu boleh mengurangkan nilainya. Okey, berbalik kepada apa yang Pak Lah kupas kejap tadi tu berkenaan dengan apa tu dia punya apa perkongsian grant tu kan, perkongsian grant untuk tanah pertanian di situ yang naik lebih daripada 1 rumah. Sepatutnya tanah pertanian ada sebuah rumah aja, tapi yang ni mungkinlah yang tuan tanah tu dia pecahkan lot tapi pecah lot secara tak rasmi. Bila kita pecah lot secara tak rasmi ni, mungkin grant tu dia kongsi beramai-ramai. Katalah 1 grant tu sampai 5 orang ataupun 6 orang, lepas tu dia buat dia punya pecah lot tu sendiri katakan. So kita tengok soalan yang Tuan Fauzi Wahab tanya ni, benda ni memang relate dengan apa yang kita kupas kejap tadi tu. Bagaimana penilaian sebuah rumah lot yang mana masa beli tanah lot tu grant kongsi? Itulah kita kena balik kepada Akta Kanun Tanah Negara. Dia kata 1 lot hanya boleh buat 1 rumah je. So kalau 1 rumah tu dia buat 2 tingkat, lepas tu dia pecahkan, contohnya ada 4 pintu ke 6 pintu, itu okey lagi as long dia punya setback depan, setback belakang, tepi kiri kanan tu ikut setback. Kalau tak ada approval pun dia boleh apply, minta arkitek, submit drawings, hantar kepada local authority, boleh dapat lagi. Tapi kalau macam lot grant kongsi ni macam lot lidi lah kan, ada banyak lot-lot kecil tu sebenarnya memang salah, sebab kalau ikutkan 1 ekar 1 rumah je. So, untuk pinjaman pun saya ingat bank takkan bagi, biasanya kena beli cash tu. Tapi itulah risiko juga kalau untuk tukar nama, sebab nama kita tak ada kat gerai tu. Sangat-sangat berisiko untuk tanah lot grant kongsi ni. Saya pernah kupas tentang lot lidi ni. Dia perbezaan lot lidi dan juga grant kongsi ni. Lot lidi ni nama kita langsung tak ada, tak appear langsung dalam grant tu. Kita beli lot tu yang dalam inverted comma lot tu, sebenarnya nama kita tak wujud pun dalam grant tu. Grant tu mungkin nama tuan asal tanah tu yang mula-mula own the land. Yang mana kita beli ni cuma lot. Lot tu mungkin ukuran dia katalah 40 kali 60 ke macam tu kan, dan kita naikkan rumah dan sebagainya kan. Okey, jadi yang grant kongsi ni nama tuan-tuan perempuan mungkin ada dinyatakan dalam grant tersebut, tapi bila kita cerita pasal grant kongsi ni, sebenarnya risiko je tetap ada. Kalau tuan-tuan perempuan nak jual pun nanti nama dalam grant tuan tu, katalah tuan pegang 1/8 bahagian. 1/8 bahagian yang tuan pegang tu tuan nak jual kepada orang lain, nak cari pembeli yang sanggup beli tu satu hal. Orang pun dah sekarang ni bila kita dah war-warkan, kita dah educate orang dan sebagainya, mungkin orang dah nampak risiko. Kalau dia beli tanah 1/8 ni, walaupun dia ada nama dalam tu, dia kongsi grant dalam tu, masih berisiko. Kalau katalah dia nak, orang kata apa, nak pecahkan, nak bagi pada anak dan sebagainya, tak boleh dah kan. Jadi dalam masa yang sama, kalau katalah dia nak naikkan rumah kat situ, isu grant kongsi dan juga lot lidi ni sebenarnya isu paling utama sekali adalah pembahagian. Pembahagian kat mana tapak awak, kat mana tapak yang tuan tanah yang lain. Sebab kita sebenarnya kalau katalah grant kongsi, semua pegang 1/8, ada 8 orang di situ, semua pegang 1/8, masing-masing boleh argue sebenarnya. Masing-masing boleh argue, nama aku ada dalam grant ni. Nama aku ada dalam grant ni, kenapa nak tanah engkau paling depan kat tepi jalan masuk, tanah aku kat paling belakang sekali dekat hutan kan. So orang boleh argue di situ. Mungkin zaman sekarang ni kita masih hidup, kita boleh lah orang kata bertimbang rasa dengan tuan-tuan tanah yang lain. Cuba tuan-tuan perempuan bayangkan bila kita dah tak ada, kita dah meninggal nanti, yang tinggal mungkin cucu cicit kita yang tak faham kan. Masa tu kita nak wariskan kepada mereka. Mereka pada masa tu mungkin tak faham senario masa kita mula-mula bersepakat nak beli grant kongsi tu dulu kan. So kat situ yang akan timbul masalah. Masalah tu bila dia nak berbalah kata dalam grant tu nama apa semua tu kan. So itu yang kita risaukan lah. Jadi kalau boleh tuan-tuan perempuan, saya syorkan elakkanlah beli lot lidi.
Dan kalau boleh belilah tanah yang memang ada grant individu masing-masing. Walaupun harganya murah, tapi ialah murah sekarang, tapi pening kepala kemudian hari itu yang kita kena fikir sebenarnya, macam mana kita nak orang kata apa compromise dengan keadaan tu nantilah. Okey, so terima kasih Tuan Fauzi Wahab atas soalan yang dia ajukan. Okey, saya rasa untuk topik penilaian hartanah, Pak Lah memang dah banyak bagi input pada kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak Pak Lah. Saya memang banyak belajar daripada Pak Lah malam ni, dan saya percaya semua rakan-rakan yang mengikuti rancangan live ni pun dah banyak dapat berkongsi maklumat daripada Pak Lah pada rancangan live kita pada malam ni. Okey, untuk kesekian kalinya saya adalah terdengar Pak Lah pun ada agensi hartanah yang kata apa buat recruiting untuk rent, betul ke? Memang betul. Kita buat lesen kita ni bukan lesen valuer sahaja. Kita pun ada lesen agent, juga pengurusan harta, dan kami memang ada team agent. Masih ada kuota lagi lah. Kalau ada mana-mana yang berminat tu boleh terus kontak saya ataupun hubunglah dengan pejabat. Okay, alright. So selain daripada apa yang Pak Lah bagi tahu tadi untuk buat kerja-kerja penilaian, Pak Lah pun ada mempunyai agensi hartanah yang tuan-tuan perempuan sebagai penjual yang mana yang nak minta bantuan daripada agensi hartanah yang Pak Lah ada sekarang ni di bawah Ziyad Property Consultant tu, boleh berhubung dengan Pak Lah. So insyaAllah tim dia boleh bantulah. Tak kira lah kat mana, kat Johor ada, kat Melaka ada, Shah Alam ada, di Kuala Lumpur pun ada kan. So boleh berhubung. Yang saya tahu di Johor sahabat saya lah Tuan MK kita kan. So kalau siapa-siapa yang nak berhubung tu boleh berhubung dengan tim Ziyad Property Consultant. Ada owner-owner yang nak jualkan rumah tu boleh berhubung dengan Pak Lah lepas ni. Dan mana-mana sahabat-sahabat yang mungkin berminat, yang belum ada lesen ataupun rent tag untuk menjadi seorang rent, masih lagi macam Pak Lah dah buka peluang tadi tu, masih lagi ada we call kekosongan lah untuk dipenuhi. Kuota tu masih ada lagi. Dan mungkinlah satu hari tu saya akan jemput Pak Lah untuk orang kata ke udara secara live lagi sekali, ataupun mungkin kita boleh buat di suasana ilmu lah, perkongsian tentang business opportunity program lah untuk siapa-siapa yang berminat nak jadi perunding hartanah. Maklumlah sekarang ni kan ramai yang dah kena retrench, kena VSS dan sebagainya kan. Jadi peluang dalam bidang hartanah ni memang terbuka luas. Tuan-tuan perempuan boleh cuba, mencuburi, walaupun tak full time pun boleh cuba secara part time dulu insyaAllah. Dan surprisingly lepas PKP tu memang saya sangat-sangat sibuk, tak menang tangan. Alhamdulillah rezeki Tuhan nak bagi, memang hari-hari kes masuk nak buat SMP. Saya terkejut tau sebenarnya lepas PKP tu, exactly 4 hari bulan Mei kita start PKPB kan, 4 bulan Mei tu sampailah sekarang ni, alhamdulillah hari-hari ada je orang kata kes yang masuk dan kita orang kata buat dia punya SPA lah. Itu membuktikan bahawa bidang hartanah ni memang peluang dia cerah. Kalau anda tahu nak cari rezeki tu macam mana, di-guide oleh orang kata sifu-sifu hartanah yang hebat-hebat belaka, insya-Allah anda tak ada apa-apa masalah pun untuk menjadi seorang perunding hartanah yang berjaya. Insya-Allah tak kisahlah anda bernaung di bawah agensi mana sekalipun, sekarang inilah masanya tuan-tuan perempuan sebagai seorang pejuang hartanah, inilah masanya untuk grab peluang tu. Grab peluang tu, close deal sebanyak mana yang mungkin, sebab orang tengah dahaga kan nak beli tanah sekarang ni, nak beli rumah sekarang ni. Betul itu memang saya pun terkejut dalam tempoh COVID itu, mungkin orang takut, oi lepas ni pasaran tanah macam mana semua kan. Tengok lepas habis je PKP, masuk PKPB tu, oi terus hari-hari tengok Facebook pun scroll region sana close, region sini close kan. Memang hari-hari ada kes yang close kan. So itulah yang saya boleh orang kata bagi inilah sokongan ataupun pandangan saya berkenaan dengan industri hartanah ni. Dan siapa yang berminat boleh berhubung dengan Pak Lah, nak join agensi Pak Lah dan sebagainya pun boleh. Bagi yang belum ada rent tag saja, yang dah ada rent tag, yang dah ada agensi tu, teruskanlah dengan agensi masing-masing. So kita nak rekrut macam Pak Lah punya tugasan sekarang ni, kalau boleh dia nak latih dan nak rekrut orang yang
baru nak mencuburi bidang hartanah yang belum ada rentek, yang belum ada mana-mana agensi lah. So kita pun tak naklah pinjau orang yang dah ada agensi lain-lain tu kan. So teruskan dengan agensi masing-masing lah kan. So untuk yang baru nak join ni boleh kontak berhubung dengan CEO Z Property Consultant Pak Lah kita dan melalui nombor yang ada tu lah. Okay. So saya rasa itu sahaja yang kita dapat kongsikan pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Lah atas kesudian Pak Lah untuk ke udara secara live bersama-sama dengan kita pada malam ni. Dan jangan serik Pak Lah, insyaAllah ada rezeki kita boleh buat FB live macam ni. Ramai peminat Pak Lah ni. Lepas ni memang saya kena panggil Pak Lah selalu ni. Tengok ramai kan. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan keep in touch. Ada peluang untuk kita bersama-sama lagi dalam rancangan live ni dan juga dalam apa-apa bidang dan bisnes yang akan datang lah, insyaAllah. Okay, so itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua yang menonton. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Okay,